Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir nafa'a wal intifa' wal ifada istifada. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما وحجة الإسلام الإمام محمد الغزالي وأصوله وفروعه والعلماء إلى أملين والصالحين وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال. Ketika berbuka puasa, betul ya? Betul ya? Surat yang ke-109. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Jadi di antara adab-adab berpuasa, sudah tentulah yang kita perlu jaga adalah tentang halal dan haram. Kalau makan di luar puasa, maksudnya bukan ketika bersahur atau berbuka pun, halal dan haram itu merupakan perkara yang paling utama untuk kita pastikan. Kerana sumber yang disebutkan makanan ini adalah merupakan daripada penentu kepada jasad yang kita ada ni, sehingga dia akan tumbuh daripada makanan tersebut, baik itu daripada dagingnya, darahnya dan juga tenaga kekuatannya dari sumber tersebut. Kalau dia bersumber daripada yang halal, yang baik, maka insya-Allah anggotanya itu akan lebih cenderung dan lebih mudah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Sebaliknya, kalau sekiranya sumbernya daripada yang haram, maka dianya lebih cenderung dan mudah untuk melakukan maksiat dan juga perkara-perkara yang mungkar. Di antara keduanya itu ada disebut dengan syubhat, perkara benda ataupun sesuatu yang syubhat, iaitu tak tahu mana di antara halal dan haram, iaitu juga kalau boleh kita sebutkan benda yang meragukan, tak pasti, tapi ragu, rasa tak tenang, rasa maka dalam perihal itu, yang manakah yang kita nak buat, nak ambil ke nak tinggal? Maka yang lebih utama meninggalkannya. Sebab Nabi kata, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya itu ada perkara syubhat yang ramai orang tak tahu, kata Nabi. Jadi bagaimana Nabi nasihatkan? Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan yang syubhat itu, maka dia terjagalah agamanya dan maruah diri dia. Tapi barang siapa yang dia bermudah-mudah dengan perkara yang syubhat itu, waqa'a fil haram, maka dia akan mudah jatuh kepada yang haram. Jadi kalau syubhat pun lebih utama meninggalkan, apalagi yang haram. Kan? Bahkan ancaman daripada sumber yang haram ini lebih dahsyat lagi, iaitu kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram,
maka yang paling utama menyambarnya adalah neraka. Neraka akan sambar dia dulu. Na'udzubillah. Itu secara umum, amnya, sumber rezeki kita ni kita kena pastikan daripada yang halal. Apatah lagi kalau kita ni berpuasa, nak berbuka puasa. Sudah tentulah kena berusaha dan pastikan makanan yang kita berbuka dengannya daripada sumber yang halal. Baik. Dah, alhamdulillah kita usaha dah dapat yang halal dah. InsyaAllah lah, makna betul dapat yang halal. Dan jangan engkau memperbanyakkan makan dengan makanan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Bukan bermakna, ni saya dapat dah sumber halal lah, boleh makan sebanyak-banyaknya. Jangan pula. Kan? Kita puasa matlamatnya adalah untuk kita ni melemahkan kepada nafsu kita. Tujuan puasa adalah untuk mendidik kita. Kan? Bukan untuk kita ni berpuasa sekadar adat. Tetapi supaya mendapat hikmah dan juga mendapat daripada tujuan puasa tu, matlamat puasa tu. Jadi sebab itulah tak berjayalah orang yang dia sebut dirinya puasa, iaitu menahan diri dia daripada makan, minum dan berbuat perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada sejak terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Betul lah dia tak makan, dia tak minum, dia tahan diri dia tu. Tapi waktu ketika mana dia boleh makan, dia balas dendam. Dia qada, dia panggil. Kan? Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, jangan kamu memperbanyakkan makan dengan makanan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Maksudnya, sekarang ni kita hari-hari biasa ni, kita sarapan. Kemudian sarapan kita brunch. Kita semua ada kan. Sebut je lah semua yang ada tu. Lepas tu lunch. Lepas lunch ada tea kan, minum petang lah. Kemudian setelah itu ada dinner, makan malam. Lepas makan malam ada supper kan. Tak tahulah lepas tu ada apa lagi kan. Tapi maksudnya kita kata okeylah, cerita dia sekarang ni makan malam. Kita dah makan sarapan. Kita kalau biasa normal 3 kali lah. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kita dah sarapan, kita makan tengah hari, makan malam kita ni sekarang ni yang kita makan hari biasa ni, portion dia dan dia punya kadar dia tu banyak mana. Kita kata makan malam biasanya saya makan nasi dan lauk contohnya lah. Kan? Lauk ni satu dah. Itulah. Masa Ramadan, masa kita lepas buka puasa, kita kena makan portion yang sama macam kita makan malam yang lain. Baru itu dikira kita berjaya puasa kita. Tapi kalau masa berbuka, kita sarapan tu pun kita letak situ, makan hari pun kita letak kat situ, brunch kita letak kat situ, tea makan kat situ, jadi dia lebih besar, maknanya kita gagal. Sebab bermakna kita, kata Imam Ghazali kata, apabila engkau menghimpunkan makanan siang dan kepada malam untuk engkau makan sekaligus ketika buka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Bukannya maknanya puasa tu maknanya kamu memang kurang makan. Ini kamu pindahkan waktu makan, sama juga. Kan? Maka tidak ada makna bagi puasamu. Jadi itu yang kita nak tahu tu. Jadi sekarang ni makanlah banyak-banyak makan malam. Supaya kan macam tu pula. Bukanlah maksudnya kalau sama jaya dia. Kalau dia memang balas dendam balik ataupun qada, maknanya dia masih lagi belum sedar akan matlamat puasa itu, ataupun kita panggil
tujuan puasa itu yang mendidik kepada kita. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Jadi kalau kita ni kurang makan, yang akan meningkat itu adalah iman. Yang akan rendah dan lemah itu adalah nafsu. Kerana memang sebenarnya nafsu ni ketika Allah ciptakan, dia degil. Dan Allah nak supaya dia ni lemah, maka Allah berikan dia satu rasa yang menyebabkan lemah, iaitu rasa lapar. So dengan lapar ni dia lemah. So apabila dia lemah, iman akan lebih kuat. Dan kuatnya iman tu membawalah kita kepada takwa. Takwa ni maknanya taat. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Itu takwa. Tapi kalau nak dapat yang buat macam tu, kena iman dia lah kuat. Kalau nafsu dia kuat, memang nafsu tak ada dia nak taatnya. Nafsu dia tak nak taat, dia degil. Dia melawan, itu nafsu. Sifat nafsu ni macam tu. Jadi kerana itulah kita nak kena betulkan, supaya dengan puasa tadi ni kita capai yang disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab dia panggil agar kamu, atau mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi sebenarnya walaupun diterjemahkan, walaupun bahasanya mudah-mudahan atau agar, tapi sebenarnya kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau kamu betul-betul puasa. Sebab apa yang Allah SWT sebut mudah-mudahan, itu adalah kepastian. Baik. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutmu di waktu malam itu akan lebih berat lagi. Kan? Jadi kita sendiri dah pengalaman dah bab-bab berat ni. Kan? Nak bangun pun tak larat. Nak solat lagi lah pula. Kan? Sedangkan tidak ada sebarang bekas atau tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Bekas atau ruang yang penuh yang Allah murka adalah perut yang penuh. Walaupun dari sumber yang halal. Kalau haram janganlah cerita kan. Ini halal, penuh kekenyangan. Itu adalah merupakan daripada bekas yang Allah tak suka. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kita satu prinsip dalam makan. Nahnu qaum, kami ini adalah kaum la na'kul hatta naju'. Kami tak akan makan kecuali setelah lapar sungguh. Wa idza akalna lam nashba'. Tapi kalau kami makan tak sampai kekenyangan pun. Jadi kalau penuh walaupun sumber yang halal, dibenci oleh Allah, dimurkai Allah. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Baik. Jadi macam mana kita nak pastikan perut kita ni tak terlalu penuh? Jadi Nabi SAW sebut bahawa anak Adam ini, kita ni manusia ni, sebenarnya untuk kita ni hidup, dia panggil. Untuk seorang anak Adam itu, anak manusia itu menegakkan tulang belakang dia. Maknanya boleh mampu bertenaga dan berdirilah maksud dia. Sebab kadang-kadang kalau terlalu lapar, tak ada tenaga pula. Kan? Akhirnya tak boleh mampu berdiri, lemah lah. Jadi untuk menegakkan tulang belakang kamu itu cukup luqaimat, kata Nabi. Cukup beberapa suap. Cukup beberapa suap. Sebenarnya betul pun. Kita makan beberapa suap tu dah tenaga dah. Okey dah. Boleh dah. Sebenarnya.
Tapi kalau kamu nak lebih daripada itu, kata Nabi, maka hendaklah kamu pastikan kamu bahagikan perutmu kepada 3 bahagian. 3 bahagian, 3 portion. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Baru betul. Maknanya kalau kita dapat buat yang tu, cukup. Yang menjadi masalah kita ialah bahagian nafas tu. Kita dah penuhkan dengan makan dan air. Tu yang tak bernafas. Tak bangun tu. Kan? Tak ada nafas, tak cukup nafas. Penuh. Jadi kita yang kena tahu perut masing-masing. Jadi sebab tu kita perlu untuk pastikan jangan sampai kita ni apabila berbuka kita keterlaluan, over. Sebab tu kita ni, saya selalu pesan, di antara ujian orang puasa ni adalah ujian mata dia. Maksud dia tengok semua sedap, semua berselera, semua nak, dia, apa yang dia tengok tu. Sebab tu kalau pergi ke bazar Ramadan, siap. Tengok ni teringin, lapar. Tengok tu teringin. Kan? Ni bukan cerita, itu bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa pun sama. Ini bukan bulan puasa pun sama juga. Sebab tu kata kalau kamu nak keluar pergi mana-mana, makan dulu. Tapi kalau kamu keluar tak makan, kurang makan, lapar je, mulalah nak beli tu, nak beli ni. Itu normal. Jadi memanglah, lagilah kalau kita puasa, kita lapar, masa kita pergi bazar Ramadan tu, kuih-muih dia, lauk pauk dia dengan sebagainya, dengan warna-warni dia akan memikat pandangan kita. So itu yang menjadikan sebab kita akan banyak membeli pada waktu tu. Dari apabila kita banyak membeli, kita banyak makan. Itu satu hal. Dah tadi ni, kalau banyak makan, perut penuh, Allah murka perut macam ni. Tapi yang lebih menyedihkan, tak cukup lagi dengan penuhnya perut, berlebihan pula. Dan berlaku pula pembaziran. Jadi perut dia, orang yang sangat dimurkai, jadi dia pun dimurkai. Tambah lagi murka Allah dengan sebab membazir. Dan lebih hebat lagi, masa tu status dia, syaitan ni sedang diikat. Maka dia ganti tempat syaitan. Sebab innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir ini adalah saudaranya syaitan. Ya Allah. Kan? Sebab kalaulah dia beli tu, dia susun, kuih tu dia susun, dia letak kat sini, tak muat. Tapi dia boleh beli. Beli, kan? Itulah. Sebab tu kita kena jadualkan, bukan hanya ibadat, jadual kuih pun kena buat. Tahu jadual kuih? Maknanya satu hari kita buat satu kuih ke dua lah kalau kita nak lebih. 2 kuih je. Jadi kalau 30 hari 90 jenis kuih, kan dapat tu banyak tu. Jadi setiap kali kalau pergi beli tu, tujuan dia kuih yang tu je beli dah. Hari ni kuih ni, cari yang tu je dah, beli balik dah. Tak lama kat bazar, tak banyak beli. Ini tak ada rancangan. Tengoklah mana yang nak, mana selera. Memang selera semua. Kan? Jadi kita yang kena rancang tu. Sebab apa? Dia akan mudarat kepada kita. Baik, apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyaklah olehmu daripada mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadah yang lain. Jadi maksud dia, perbanyaklah olehmu daripadanya. Maksudnya, bukan cerita pasal Ramadan. Ramadan itu wajib. Yang ini adalah sunat. Kamu tahu fadilat, kamu tahu kelebihan, kamu tahu daripada keutamaan puasa. Kalau ada peluang untuk berpuasa pada bulan-bulan lain seperti bulan Syaban ni, yang Nabi SAW
paling banyak sekali puasa sunat bulan Syaban. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, lam araka tasumu min asy-syuhur min ma tasumu fi syahri Sya'ban. Aku tak pernah tengok kau puasa yang lebih hebat dan sungguh-sungguh atau banyak daripada bulan-bulan lain seperti bulan Sya'ban. Nabi bersabda, "Dzalika syahrun ghafala an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Aku puasa ni sebab aku nak ingatkan khususnya kepada umat aku yang akhir zaman ni, yang mana mereka ni akan sentiasa cuai lalai kepada bulan Syaban ni. Sebab dia diapit oleh 2 bulan yang orang semua tahu 2 bulan tu bulan hebat, sehingga orang pun akan ambil perhatian sungguh 2 bulan tu, iaitu bulan Rajab, bulan haram, dan Ramadan, bulan kewajipan puasa, bulan banyak kurnia Allah. Tapi antara Rajab dan juga Ramadan ada satu bulan namanya Syaban. Orang rasa biasalah, ni relax dulu kita. Rajab tadi kita dah buat macam-macam, ni Syaban relax, nanti kita Ramadan kita pulun balik. Sedangkan Syaban ini bulan penting, Nabi kata. Kenapa? Kerana bulan ini amal tahunan kita diangkat di sisi Allah SWT. Maknanya laporan tahunan bila kita punya diangkat untuk diserahkan bulan Syaban. Macam kita kerja ni lah, ada dia panggil laporan tahunan. Bulan berapa? Tak tahu, saya tak tahu. Tapi ada lah kan. Jadi ini untuk laporan amal tahunan bulan Syaban diangkat. Dan aku suka ketika amalanku diangkat itu, aku berpuasa, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita dah faham makna puasa ni, maka banyakkanlah yang mana kita, tapi ikut kemampuan kita. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat. Apa hikmah puasa selain daripada takwa tadi dan juga menundukkan nafsu tadi? Dia adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain. Jadi kalau orang puasa, ibadat lain mudah dia buat. Tapi betul kita sendiri ada pengalaman tu. Kalau kita puasa, kita lebih cenderung untuk buat ingat, aku puasa ni, zikir, baca Quran, pergi solat jamaah. Dia macam dia merangsang kepada ibadah ataupun kesungguhan kita dalam amal. Masya Allah. Sebab tu para Nabi ni dia suka puasa. Bukan kata Nabi Muhammad je. Para Nabi-Nabi yang sebelumnya banyak selalu puasa. Nabi Isa, dia selalu puasa. Sebab tu kita tengok dalam syariat agama Nasrani pun, dia ada puasa. Itu juga dalam Nabi Musa, kan? Bani Israel, ada puasa. Kan dia puasa pada 10 Muharram. Kerana memang ibadah puasa ni sebenarnya bukannya untuk umat Nabi Muhammad je. Umat-umat sebelumnya pun buat. Kerana memang dia sangat membantu kepada orang itu dalam mentaati kepada Allah SWT. Dia tundukkan nafsu. Jadi kadang-kadang tu ada kalanya kalau kita ni rasa macam berat, aku ni nak taat, berat aku nak ibadat, maka puasa. Puasa. InsyaAllah dia akan bantu kita. Kemudian kuat nafsu pula. Maksudnya lah, tak kira lah nafsu nak kuat apa ke. Masa kuat nafsu ni, teringin membuat maksiat lah, terpanggil untuk buat benda bukan-bukan dan sebagainya. Macam mana aku nak kontrol ni? Puasa. Seperti mana juga Nabi SAW ketika mana bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, wahai orang muda, kata Nabi, barang siapa di kalangan kamu yang mampu, maka berkahwinlah. Nabi seru orang-orang muda ni jangan lewat-lewat kahwin, cepat-cepat kahwin kalau mampu. Tapi kalau tak mampu dari segi sudut kewangan, kan, tak mampu untuk bertanggungjawab, maka sebab
kata Nabi, kahwin tu akan menyelamatkan, pertama, dia menjaga pandangan. Orang kahwin insya-Allah lah, dia taklah matanya tu tengok yang bukan-bukan. Tak payah tengok pelik pula. Saya ada je orang yang kahwin tengok bukan-bukan. Itu maknanya dia tu dah lain macam lah, kan? Tapi maksudnya memang asas dia, kalau dia kahwin dan betul tujuan kahwin dia, insya-Allah dia akan tunduk pandangan dia. Dan yang keduanya, terjaga kemaluan dia, insya-Allah. Tak buat perkara-perkara yang keji dan na'udzubillah, iaitu zina. Itu apa yang dijaga dalam perkahwinan. Kalau kamu tak mampu, kata Nabi, mana tak mampu nak kahwin, jadi kamu tetap juga kena jaga pandangan mata kamu. Tak boleh juga menengok benda-benda yang bukan-bukan, ataupun benda perkara yang mendatangkan syahwat atau pandangan kepada orang yang bukan mahram. Kamu tetap kena jaga kemaluan kamu daripada perkara-perkara yang keji. Maka fa'alaihi bis-saum, maka kata Nabi, berpuasalah. Kerana dalam puasa itu adanya kawalan terhadap nafsu, kata baginda Rasulullah. Maknanya puasa tu sendiri membawa kepada kekangan kepada nafsu syahwat seseorang itu. Dan dia akan lebih cenderung kepada kebaikan, insya-Allah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 di'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya Allah berfirman di dalam hadis kursi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali hingga sampai 700 kali ganda. Yang ini mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut. Kita punya amalan-amalan kita ni, dia ada nilai. Nilai paling rendah 10. Ini kasih sayang Allah dan juga kurnia Allah bagi kita ni hamba dia. Khususnya juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah kabarkan kepada Rasulullah ketika dia Mi'raj, ketika menghadap ke hadirat Allah. Allah mengatakan, umat kamu ni, wahai Rasulullah Muhammad, apabila dia berniat buat baik, aku dah beri ganjaran dah. Baru niat, dapat ganjaran dah. Apabila dia buat, maka dia akan dapat 10 hinggalah 700. Tengok dia punya tahap lah, keikhlasan, kesungguhan dan sebagainya. So dia punya nilai tu boleh pergi sampai 700 kali ganda. Tapi kalau dia niat yang tak baik, jahat, belum ditulis lagi, sehinggalah dia buat. Dan apa yang dia buat tu pun satu dia akan ditulis, kalau satu kejahatan yang dia buat tu. Macam tu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba dia. Tapi jangan pula salah. Jadi kalau buat baik 10 hingga 700, buat salah 1 je. So dulu dia ada satu ulama, dia pergi ke satu daerah, dia tengok ada orang kat situ kan, dia bawa barang-barang biasa kat atas tu lah, jual kat atas kepala tu dia tu. So kebetulan lalu kat depan dia ada orang bawa buah delima. Tiba-tiba ada seorang lelaki senyap, dia ambil. Syekh ni ada tengah jalan, tengok je, ambil tu dia lagi, dia diam. Syekh ni kata, ini dia ambil tanpa kebenaran. Dia ikut lelaki tu gimana? Dia ambil, dia lari, tengok sampai satu tempat, dia jumpa, tengok ada orang minta sedekah, macam itulah, orang miskin, dia bagi. Maknanya dia ambil itu bukan untuk dia makan, tapi dia bagi sedekah kepada orang. So Syekh ni pergi ikut lelaki tu, sampai lelaki tu tak tahu, dia tak perasan, dia ikut, duduk, dia pun pergi. Dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay. Boleh aku sampaikan sesuatu? Kata lelaki tu, silakan. Tadi apa yang kamu buat aku tengok, aku nampak. Iaitu kau ambil daripada orang yang menjual buah itu tanpa pengetahuan dia, iaitu kau mencuri. Kan?
Kemudian aku ikut dan ternyata engkau bukan untuk kau makan. Kau beri kepada orang miskin. Perbuatan kamu itu kan salah, kata Syekh ni. Dia kata, ya Syekh, memang aku tahu perbuatan salah, mencuri itu berdosa. Tapi kurang-kurangnya aku mencuri itu bukan untuk aku, untuk orang lain. Jadi kalau aku sedekah tu dapat 10, mencuri itu 1, 10 tolak 1, 9 aku dapat. Kata Syekh tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni salah faham. Dia ingat macam tu lah, dia kira matematik macam tu. Jenuh. Jadi sedangkan sumbernya haram, dia tak boleh pun, amal dia tak akan diterima pun. Bahkan dia berdosa. Yang dia bagi tadi tu pun tidak akan diterima. Bahkan mendatangkan dosa. Jadi jangan salah pula kira macam tu. Kalau kira macam tu, sampai bila kita menang kan, oh ini kita okey lagi ni. Sedangkan satu dosa yang kita buat tu kadang-kadang boleh meningkat menjadi berdosa-dosa. Satu yang kita buat salah, tapi dia akan bagi kesalahan yang lain. Jadi sebab tu jangan sampai kita melakukan yang berdosa. Tapi ya, buat baik tu memang paling minimum ganjaran 10. Dan boleh pergi sampai 700 kali ganda. Tengok daripada jenis amal, keikhlasan dan juga daripada perbuatan tersebut. Illa saum, kecuali puasa. Puasa ni dia tak, rupanya dia tak sama dengan amalan yang lain. Kenapa? Kerana dia special betul. Kerana kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya, iaitu dengan balasan yang sangat banyak, yang tidak terbilang banyaknya. Jadi kalau Allah yang terus direct tanpa malaikat nak catat berapa-apa semua, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, maka sudah tentulah banyaknya itu tak dapat untuk nak digambarkan. Kan? Jadi bermakna puasa ni dia punya nilai dia tak boleh dinilai. Punya hebat. Sebab tu ada amalan-amalan yang kita buat, dia memang tak ternilai banyak ganjaran dia. Seperti puasa. Yang keduanya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam ayat tu. Hanya senyap orang yang sabar ni ganjarannya tak ternilai, tak ada nilai, maknanya tak ada limit Allah bagi. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang lain. Sebab tu untung orang maafkan orang lain. Kita masalahnya yang paling berat memaafkan orang. Dan selagi kita tak maafkan orang, kita terhalang banyak benda. Seperti keampunan Allah, kita telah terhalang daripada rahmat Allah. Sebab kita dendam, kita benci, kita musuh dengan orang. Sebab ego kita tak nak maafkan orang. Untung ke? Penting aku puas hati. Nanti aku tuntut dekat akhirat. Macam tu kan. Itu manusia punya, ingat dia selamat sangat kan akhirat tuntut orang. Kan? Jadi sebenarnya kita ni jadi orang pemaaf. Sebab apabila kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita dan ganjaran dia ala Allah, fa ajruhu ala Allah, ayat tu kata. Ganjaran di sisi Allah. So puasa ni yang kita nak kena ambil kalimat yang betul-betul kita kena ingat betul. Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku. Sebab orang puasa ni dia salah satu daripada powernya puasa ni, sebab puasa ni adalah amalan yang paling dekat dengan ikhlas daripada amalan yang lain. Amalan lain tu dia kena ikhlas, tapi dia banyak cabaran dia. Tapi puasa ni dia lebih mudah. Bukan mudah lah, maksudnya dia lebih dekat dengan ikhlas. Sebab dia boleh je senyap dia makan. Dia boleh je senyap dia batalkan. Tapi dia tetap juga, aku kena puasa ni. Allah tahu ni. Macam tu. Jadi dia lebih dekat dengan ikhlas tu. Jadi Allah kata itu memang aku punya. Untuk aku. Cuma perkataan tu, satu, hadis ni memanglah mengembirakan kita dengan sebab ganjaran puasa yang begitu luar biasa yang akan diberikan oleh Allah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia perlu untuk kita kita panggil apa?
renung dan juga betul-betul hayati. Apabila Allah kata fa innahu li, puasa itu untuk aku. Jadi waktu kita nanti puasa sampai waktu azan maghrib tu, kita pun terus berbuka. Kita sebut dalam doa tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika rahmatik. Maksudnya kita pun cakap, ya Allah, Allahumma laka, ya Allah Tuhan kami, untuk engkau aku berpuasa. Laka sumtu. Tapi sekarang ni maknanya aku nak berikan puasa ini untuk engkau ya Allah. Sebab Allah kata memang untuk aku pun. Dan kita pun kata Allahumma laka sumtu, untuk engkau puasa aku tadi ya Allah. Soalan dia, puasa yang mana kita bagi ke Allah ni? Puasa yang bersih, yang indah, yang cantik, yang betul, yang wangi. Ya, kena bagi yang terbaik kepada Allah. Atau kita bagi puasa yang kotor, yang busuk, yang buruk, dengan sebab ada benda-benda yang tak baik kita buat, kita puasa, mengumpat, kita tengok yang bukan-bukan sebagainya. So tiba-tiba kita kata, ya Allah ni aku nak bagi kat engkau. Ya Allah kata, aku nak puasa kamu tu. Kalau orang datang bagi kat kita sesuatu yang buruk, yang tak elok apa semua, kita rasa apa? Kita rasa satu penghinaan kat kita kan. Sedangkan dia boleh je bagi ada benda yang baik, tapi dia bagi yang buruk kat kita. Macam tu kita bagi ke Allah SWT. Walaupun hadis tu menggembirakan kita, banyak ganjaran, tapi kita kena ingat setiap kali kita buka, kita renung balik. Tadi aku bagi puasa ni, yang ni, tadi ni elok ke tak elok untuk Allah? Setiap hari kita fikir macam tu. Kerana Allah kata, aku nak puasa tu. Ini untuk aku, kata Allah. Allah. Tu yang kita kena takut betul. Setiap kali. Sebab tu para ulama kita berbuka je menangis. Apa yang aku dah sembahkan atau berikan kepada Allah pagi puasa aku. Dia bukan fikir pasal makan lagi dah. Dia fikir aku punya puasa tadi ni dah azan je. Aku punya puasa tadi aku bagi ke Allah tadi ni elok ke tak elok. Sebab tu ketika dia makan kurma tu dia menangis. Dia fikir. Takut. Kita masa buka bukan main ceria lagi. Kan? Sebab macam-macam sedap. Dia tak fikir dah yang tu. Jadi itu perlu untuk kita sama-sama renungkan sama-sama, insya-Allah. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, waladi nafsi biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik, yaqulullah azza wa jalla innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmi li wa ana ajzi bih. Demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Orang puasa ni, dia akan gas tu, dia akan keluar, mungkin ada kurang sedap sikit bau nafas dia. Kan? Tapi itulah dia panggil ujian dia, dan juga mungkin kurang selesa dia, tapi di sisi Allah tu lebih wangi daripada bau kasturi. Sampai begitu. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi orang. Pergi orang ni tu memang kena kan. Buat orang marah je. Ni bau kasturi ni banyak cantik orang dia. Di sisi Allah. Janganlah. Sebab tu orang yang puasa ni, dengan sebab dia rasa tak sedap dia punya tu, sepatutnya dia lebih banyak diam. Maka Allah berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya. Allah bangga kepada orang puasa. Sebab Allah kata, tengok hamba aku tu. Dia rela tinggalkan syahwat dia. Dia rela tinggal makan dan minum yang menjadi kebiasaan dia tu, kerana semata-mata mencari keredaan aku. Maka puasa itu untuk aku, dan aku akan berikan ganjaran. Itu. Jadi kalau Allah kata begitu, bermakna kita kena jaga sungguhlah. Sebab Allah bangga. Kalau tidak, tiba-tiba Allah bangga, tiba-tiba rupanya kita rosakkan puasa kita dengan benda-benda tak baik ketika berpuasa. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu illa shaimun. Di dalam syurga itu ada satu pintu yang bernama ar-rayyan. Makna pintu syurga ni, kata Nabi dalam satu riwayat, ada 8 pintu. Nak masuk syurga ni kena ada pintu dia, ada 8. Ada pintu puasa, ada pintu salat, ada pintu sedekah, semua ada 8.
Agak-agak kita dah daftar pintu mana? Tak tahu agak-agak puas. Solat macam tak berapa, okey. Sedekah sikit. Tak ada target. Kenalah ada. Kena ada. Kan? So kurangnya puasa. Puasa ni insya-Allah aku nak kena pastikan aku dapat pintu rayyan, pintu puasa. Buat sungguh-sungguh. Baru kita layak masuk syurga. Ini tak ada pintu langsung. Semua buat lebih kurang je, mana dapat. Kena target. Ini Ramadan atau puasa ni, pastikan kita sungguh-sungguh nak masuk dalam pintu syurga ni, pintu ar-rayyan. Tak akan boleh masuk ke dalamnya kecuali yang puasa je. Ni khusus untuk orang puasa je yang boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Nanti dia akan panggil. Dia panggil, wahai orang puasa. Maka pintu tu akan panggil. Yang hebatnya, masa tu semua orang puasa yang diterima tu akan bangun. Dan dia akan masuk. Dia tak perlulah lalu yang lain dah. Dia pergi masuk. Sehingga orang-orang yang lain tu tengok, apa dia ni, kenapa dia orang pergi masuk pintu tu. Yang lebih penting sekali, orang yang tengok tu orang puasa kat dunia tu. Dah habis masuk. Dia kata, tadi ni siapa lah? Kenapa dia orang masuk pintu tu? Itu pintu rayyan, pintu puasa. Aku puasa dulu. Kenapa tak dengar? Rupanya puasa dia tak sempurna. Tak dapat. Yang tu yang kita takut tu. Jadi kita pastikan kena sempurnakan kita punya puasa, sebab memang ada dia disediakan pintu untuk masuk syurga melalui pintu orang puasa. Nama dia Ar-Rayyan. Maka cukuplah bagimu wahai talib penuntut sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lain-lain, maka hendaklah engkau rujuk kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bermakna kita dah selesai dah satu bab atau satu asas utama yang disebutkan dari bermacam-macam ketaatan. Ini cerita pasal taat amal. Barulah nanti insya-Allah kalau kita rezeki jumpa lagi, kita akan masuk bahagian kedua, iaitu tentang meninggalkan maksiat pula. Jadi dalam kita dah bincang tentang taat ni, sekarang ni soalan dia tanya kat diri kita, bukan sekarang, tanya sendirilah. Berapa banyak kita dah buat dah yang kita belajar tu. Kan? Jawab sendiri dah. Wallahu ta'ala alam. Sebab sebenarnya kita belajar ni nak amal. Kita berjaya amal, berjayalah kita. Belajar macam mana hebat pun tak beramal, tak berjayalah kita. Kalau tak belajar, lagi tak berjaya. Kan? Jadi bermakna insya-Allah lah, mudah-mudahan kita sungguh-sungguh berniat dan juga berdoa, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah dan juga memudahkan kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari, dan akhirnya memperolehi ganjaran kebaikan yang dikurniakan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.